Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Azizan bin Abdul Razak, seorang juruterus profesional, ingin memberi sedikit panduan kepada pelajar-pelajar yang telah menghabiskan uh, kursus matrikulasi ataupun asasi di dalam pemilihan kursus-kursus yang akan dibuat. Okey, jikalau anda ingin menjadi seorang juruterus profesional, planning ni seawal selepas habisnya asasi ataupun foundation ataupun matrikulasi. Jadi pergi ke website Board of Engineer Malaysia, bem.org.my. Kat situ klik dekat registration. Dalam registration tu dia ada list of accredited engineering program. Okey, pergi dekat situ dan dia ada semua list of course khusus yang diiktiraf oleh BEM di setiap universiti. Just klik saja. Dan bila klik salah satunya, contohnya saya bekas pelajar UTM, jadi saya klik UTM, dia akan keluar kursus-kursus yang diiktiraf oleh BEM di UTM. Dia ada mechanical, electrical, civil, apa semua ni lah. Jadi dekat sini kita pilih, okey, sama ada mechanical, aeronautik, automotive, semuanya di bawah mechanical. Jadi anda boleh pilih kursus apa yang anda hendak. Nanti anda nak jadi professional engineer dalam bidang apa, sama ada civil, chemical, semua ada dekat sini. Jangan tersilap pilih. Jadi pilihlah mengikut list of kursus yang diiktiraf oleh EAC, yang mana ia juga diiktiraf oleh BEM. Okey, itu step pertama lah, pemilihan universiti dan pemilihan kursus. Okay, step kedua, bila anda dah habis belajar dekat universiti, dapat degree, dah ada scroll dan dah ada transkrip, everything. Okey, perkara pertama yang perlu dibuat adalah, lagi sekali, pergi ke website BEM, daftar dulu sebagai graduate engineer. Benda ni wajib. Sebelum anda start kerja sebagai jurutera di mana-mana syarikat, sama ada swasta ataupun government ke apa-apa kerja, anda kena berdaftar dulu sebagai graduate engineer. Dia mention dekat sini oleh BEM yang pendaftaran sebagai graduate engineer adalah mandatory. It is a mandatory for university graduate to register as graduate engineer. Kalau nak kerja sebagai jurutera lah. Okey. Bila anda sudah daftar, kita cek dulu apa dokumen yang perlu untuk pendaftaran. Sebagai graduate engineer. Okey, pendaftaran dengan BEM sebagai graduate engineer boleh dibuat melalui online ataupun manual menggunakan form A1, dan supporting document yang perlu di-attach dan must be certified by a professional engineer recognized by BEM ialah degree dengan official transcript, IC, dan juga jika anda ada diploma scroll sebelum tu dan official transcript, attach sekali. Jadi anda perlu fotokopikan semua ni, dokumen-dokumen ni, isi borang A1, cari seorang professional engineer yang anda kenal atau anda boleh kontak saya untuk certified setiap page tu. Attach bersama RM50 payable to Board of Engineer Malaysia. Mode of payment tu dalam bentuk ni: money order, postal order, bank draft or check, online payment, Maybank to UCMB, Click or RHB, semua boleh. Lepas tu upload je dokumen-dokumen yang diperlukan tadi, yang telah di-scan. Okey, BEM akan mengambil masa sikit lah untuk berikan approval, sama ada mungkin 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan. Dalam tahun yang sama, anda akan dapat surat confirmation yang anda telah berdaftar sebagai graduate engineer. Okey, bila anda dah berdaftar sebagai graduate engineer,
anda entitled to describe yourself a title using the abbreviation grad.eng after his name. Anda bolehlah letak benda ni selepas nama anda sebagai graduate engineer. Okay, itu second step. Third step, okay, setelah anda bekerja 3 tahun, anda ingin berdaftar sebagai jurutera profesional. Okey, cara-cara dia sebelum anda dapat kerja atau cari kerja atau cari mana-mana majikan atau syarikat yang anda nak kerja, anda buat planning sikit. Check dulu apa yang mereka nak, BAM nak, supaya senang nanti. Okey, dia ada dekat page sini, first page tu. Okey, anda masuk ke bahagian Professional Assessment Examination. Okey, klik bahagian kategori Graduate Engineer. Dekat sini dia ada bagi tahu yang dokumen apa yang perlu disubmit. Jadi, apa yang akan di-evaluate. Okey, sebab kita kena go backward. Kita kena check ni dulu sebelum cari kerja supaya benda-benda ni ada di tempat kerja kita. Okey, dia nak kita submit report sebenarnya. Nak submit report. At the end of the report, candidate should give a summary of a total time spent since registration as graduate engineer in a month on the following aspect, iaitu ada pengalaman office or design work sikit, site or field experience sikit, planning and management sikit, and others macam research, teaching, etc. Okay, ada juga kita kena submit at least 2 or not more than 4 working drawing. Dekat situ kita ada buat drawing, ataupun kalau tak ada drawing, or dia kata must submit a feasibility study involving functional and economic comparison of the preliminary design of engineering system, ataupun dia ada banyak bagi option. Yang banyak bagi option. Dan okey, cara-cara dia, okey, anda carilah syarikat-syarikat yang ada benda-benda ni, ada office and design work sikit macam consultant ke apa ke, then ataupun kontraktor ke, ada site experience sikit, ada buat planning atau jadi project management punya team ke apa ke. Jadi pilihlah syarikat-syarikat yang ada benda-benda ni anda boleh buat dekat situ. Jadi kalau syarikat-syarikat yang anda tengok macam tak kena dengan benda ni, susah sikit lah anda nak fulfill requirement by BEM ni untuk jadi professional engineer. Okay, kita check apa yang dia nak. Okay, report. Dia ada mention report ni lebih kurang 1,500 hingga 200 patah perkataan. Hendaklah di-type on A4 paper. Then report shall include organisation in which the candidate has worked in chronological order together with the position held, duties and responsibility, actual involvement of the candidate in the project undertaken, experience gained, dan semua ni. Okay, report ni akan disubmit bila anda buat application untuk ambil PAE, iaitu Professional Assessment Examination. Report ni dia nak 2 copies. Dan drawing tadi a single copy. Semua ni mestilah certified by professional engineer, yang mana professional engineer tersebut adalah mentor ataupun responsible position principal yang monitor jurutera tadi. Jadi semua ni anda kena plan. Okay, apa lagi? Okay, dia cakap check dekat sini. A registered graduate engineer is only eligible to seek for PAE
after he has fulfilled the requirement of Regulation 22 and has obtained 3 years practical experience as prescribed under Regulation 22. Jadi, anda dah kerja 3 tahun, then benda-benda tadi anda dah adalah lebih kurang office experience, site experience, planning or management experience and benda-benda lain lagi lah. Untuk lebih baik, saya cadangkan seperti yang saya lakukan sebelum ni lah. Bila start kerja tu, hari pertama dah ada satu buku. Buku ni macam diary, tulis je setiap apa yang anda buat pada hari tu. Buat tarikh, sediakan satu buku nota, tulis hari ni buat apa, besok buat apa. Jadi nanti bila cukup 3 tahun, senang untuk anda type balik semua experience tu. Jadi bila anda meeting ke, anda pergi site ke apa ke, planning, semua kerja-kerja tu simpan dalam satu folder supaya benda ni boleh attach nanti dalam report sebagai bukti experience anda. Okay. Okay, yang ni. Okay, apakah PAE? PAE ni, they will consist of, selepas kita submit report tadi, okay, dia akan submit borang PAE. Dia ada form dia, form PAE to be submitted together with RM500 examination fee dan RM100 sebagai processing fee. The report, training and technical tadi tu di-endorse oleh professional engineer yang datang dari disiplin yang sama, iaitu jika anda mechanical, cari PE yang mechanical juga. Dokumen-dokumen ni mestilah dikompil bersama borang BEM form/PAE/2. Bila dapat kepada BEM akan evaluate dan bila approve, BEM akan appoint satu principal examiner. Dan principal examiner ni akan pilih seorang to appoint seorang second examiner. And the examiner ni shall be either the same or approve alike discipline as that of the candidate. Okay, if the application is rejected, the candidate will be informed and the examination fee 500 tadi akan di-refund. Okay, bagi kandidat yang diluluskan, they will be informed of the name and the address of the principal examiner within 3 months. Bila anda hantar dalam masa 3 bulan, BEM akan inform siapa principal examiner anda dan address. The principal examiner shall write to the candidate advising the date of examination, the place and time of examination. PAE ini will consist of professional interview followed by essay writing, and in the professional interview, the practical experience of the candidate yang mana yang anda tulis dalam report tadi will be assessed by the examiner both time and quality basis. Dia ada dua orang, satu principal examiner, dia akan cari seorang lagi sebagai second examiner, dia akan interview tu berdasarkan apa yang anda tulis lah, daripada hari pertama anda kerja sebagai graduate engineer sampailah tahun ketiga. Bila anda submit tu, dia akan baca dan dia akan tanyalah pelbagai soalan. Habis je interview tu, dia ada essay writing. Ada 2 soalan lah. Satu, soalan pertama tu dipanggil section A. Examiner tadi akan buat satu soalan based pada report yang anda hantar, based pada candidate training and experience stated in the report lah. Jadi dia akan buat satu soalan, anda kena tulis lah essay berkenaan dengan soalan tersebut. Yang kedua, section B, Code of Ethics, Code of Professional Conduct. Soalan ni setiap tahun soalan sama je, ada 8 soalan. Jadi dia akan pilih 2. Daripada 2 tu anda tulis 1.
Soalan-soalan dia nanti saya tunjuk sekejap lagi. Masa yang diberi untuk kedua-dua paper ni dalam 1.5 jam. The essay are intended primarily to test the candidate ability to marshal his knowledge and thought and to express them in words in a clear and concise manner. The candidate who set for examination shall be informed of the result within 6 months. Okay, bila dah siap, report dah hantar, interview dah, ni essay pun dah, jadi submit, then dalam masa 6 bulan, pihak examiner ni akan bagi tahu sama ada lulus ataupun tidak. Every unsuccessful candidate shall be informed the reason of the failure. The prescribed fee will not be refunded to any candidate who fail in the examination. The unsuccessful candidate may within 21 hari being informed the result appeal to BEM for the review of his result. Okay. Mana yang lulus tadi, selepas dapat surat kelulusan tu, anda kena isi borang lain pula, iaitu borang upgrade dari graduate engineer kepada professional engineer. Okay, nanti kita cek dekat sini borang dia. Okay, pergi dekat registration, pergi dekat new registration, professional engineer. Jadi ada syarat kat sini, applicant who apply for registration as professional must be registered as graduate engineer. Dia ada bagi tahu kat sini route 1. Saya explain hari ni route 1 saja. Saya tak explain route 2 dan route 3. Route to become a professional engineer. Okay, ambil PAE, iaitu has obtained 3 years practical experience, at least 2 years general training, at least 1 year professional career development, 1 year above training must be obtained under supervision of professional engineer, same branch, then lulus PAE. Okay, selepas ada semua surat daripada surat dari BEM, iaitu surat kelulusan graduate engineer dan surat PAE. Okay, syarat dia anda bolehlah membuat permohonan melalui online ataupun manual melalui borang A4. Borang ni nama form A4 yang di-attach sekali dengan copy of PAE result tadi, then summary of practical experience not less than 3 years using company letterhead tempat anda kerja, certified by supervisory professional engineer in the same branch of engineering at which the applicant did his practical experience, a copy of passport size photograph. Please write a name and graduate engineer registration at the back of photograph. Attach sekali dengan processing fee RM50 dan registration fee RM300 payable to Board of Engineer Malaysia. Payment boleh dibuat melalui semua ni dalam bentuk ni. Then dalam masa 4 bulan anda akan dapat jawapan. Selepas tu, bila anda lulus, anda dah bergelar sebagai jurutera profesional. Dia akan bagi anda sertifikat dan semua syarat-syarat lah. Berbagai syarat ataupun size job, bentuk job, apa semua. Kini baru berdaftar sebagai professional engineer. Dia ada satu lagi level selepas tu, iaitu lagi tinggi, iaitu professional engineer with practicing certificate. Okey, anda perlulah bekerja beberapa tahun lagi, dan selepas tu anda bolehlah kalau nak upgrade kepada professional engineer with practicing certificate, they call
PE with PC, the highest level of PE. And then anda boleh pergi dekat Professional Competency Examination. Ada satu exam lagi. Okey, yang ni saya akan cerita kemudian lah berkenaan dengan PE with PC. Hari ni explain dulu tahap pertama macam mana anda selepas graduate nanti nak mendaftar sebagai graduate engineer dan kemudian sebagai professional engineer. Okey. Akhir sekali, saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar yang mana berminat untuk menjadi jurutera tu. Anda bolehlah menghubungi saya dengan subscribe channel saya di bawah dan tuliskan komen, dan mungkin anda boleh PM saya. Saya akan letak dekat situ saya punya nombor telefon untuk dikontak jikalau anda perlukan bantuan untuk menjadi supervisor ataupun orang yang perlu di-endorse untuk anda berdaftar dengan PEM sebagai graduate engineer ataupun sebagai anda punya monitor during waktu kerja nanti. Saya sedia membantu. Okey, lagi sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.